Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Terima kasih kepada Tuan Munawir selaku pengerusi majlis pada malam ni, yang juga senior lawyer, sahabat lama kan. Walaupun kami sama-sama lawyer, tapi jarang sekali bertempur dalam kes yang sama. Cuma ada sekali dua sahaja. Bila tengok nama dia, sudah duk-dak macam mana nak lawan dengan Tuan Munawir. Okay. Terima kasih juga kepada Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, Datuk, Datin, tuan-tuan, puan-puan, kerana sudi memberi peluang kepada saya pada malam ini untuk menyampaikan satu ceramah bersempena dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj pada hari esok. Jadi pada malam ni, sidang hadirin mukminin, kita akan cerita Isra' itu apa, Mi'raj itu apa, dan macam mana kita nak faham peristiwa ini dengan cara yang paling mudah, berdasarkan kepada sumber-sumber yang authentic, kan, yang sahih, yang boleh diterima, yang dianggap sebagai muktabar. Baik, bila disebut Isra', dia ada dua peristiwa. Peristiwa ni dia ada dua peringkat. Satu Isra', yang kedua Mi'raj. Fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, bila sebut Isra', dia asal daripada perkataan sara, iaitu perjalanan. Dan perjalanan itu dia berlaku pada malam hari. Fil istilah, bila kita sebut Isra', maksud dia ialah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Jibril alaihi salam minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestin. Itu secara teknikal, fil istilah, dari segi istilah. Ini berdasarkan surah Al-Isra' ayat yang pertama, yang saya percaya semua biasa dengar ayat ini saban tahun setiap kali kita menyambut Isra' dan Mi'raj. Ini antara ayat yang mesti dibaca oleh mana-mana penceramah, iaitu ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu ayat yang sering dibaca. Maka itu menjadi dalil yang menunjukkan bahawa ianya benar-benar berlaku. Baik. Bila Allah Ta'ala menceritakan tentang perkara ini, dia mesti ada sebab. Kan? Dia mesti ada sebab. Bukan saja-saja nak suruh kita percaya secara membuta tuli. Dia mesti ada ibrah, kan? Lessons to be learned daripada apa yang berlaku ini. Baik, yang kedua Mi'raj. Bila sebut Mi'raj fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, maksudnya device, alat yang dipakai untuk naik. Sebab tu sebahagian ulama bila sebut Mi'raj, dia kata Mi'raj itu tangga. Dia kata tangga. Itu dari segi bahasa Arab, dia bermaksud tangga, alat untuk naik. Baik, dalam istilah Mi'raj, maksud dia tangga yang khusus yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke langit dari bumi. Baik. Berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim.
Baik, itu secara ringkas dua peringkat perkara yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan peristiwa ini tuan-tuan sekalian adalah peristiwa yang memang terbukti dan disebutkan dalam hadis yang sahih melalui pelbagai riwayat. Cuma tak ada satu single hadis yang cerita from A to Z, tak ada. Tuan-tuan carilah dalam kitab-kitab hadis daripada Bukhari, Muslim dan sebagainya sampai Muwatta Imam Malik dan lain-lain, tuan-tuan takkan jumpa satu single hadis, satu hadis yang cerita daripada A sampai Z, daripada mula Nabi diisrakan sampai selesai Mi'raj balik semula ke Mekah, tak ada. Semuanya terpisah di antara satu sama lain. Itu apa yang berlaku. Dan para ulama menyebut ada 16 sahabat Nabi yang meriwayatkan kisah ni. Ada 16 sahabat Nabi yang bawa kisah ni dalam hadis-hadis Nabi, yang jadi perawi hadis. Yang pertamanya Anas bin Malik, Abu Dzar, kan, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, banyaklah panjang cerita dia, termasuk Huzaifah al-Yamani, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Umar Khattab, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Baik, maka dalam hadis-hadis ini kan, antara yang boleh kita sebutnya ialah ada beberapa perkara yang diceritakan kepada kita. Maka kita mulakan dengan apa yang sering dibaca dalam Al-Quran dulu, itu surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini nombor satu. Baik, Allah Ta'ala dia mulakan dengan perkataan subhanalladzi, kan? Sebab apa subhanalladzi? Sebab kemudian itu nak cerita tentang benda yang ajaib, benda yang hebat. Kita dalam agama ni kita diajar supaya bila ada benda yang ajaib, benda yang hebat, benda yang besar, kita diajar untuk bertasbih kepada Allah. Subhanallah, anak Umi dapat masuk universiti sebagai contoh, kan? Kena tasbih kepada Allah. Kita dapat beli kereta baru, bawa balik ke rumah, kan? Tunjuk dekat anak-anak. Anak-anak hendaklah diajar. Bila papa dia bawa balik kereta baru, kena diajar. Bila tengok saja kereta baru, subhanallah. Macam tu. Kita beli rumah baru, bawa family kita pergi tunjuk, ni rumah baru yang mama dengan papa beli. Anak-anak diajar untuk melihat satu benda yang hebat, yang cantik. Subhanallah. Kenapa? Kerana Allah Maha Cemburu. Allah Maha Cemburu. Allah dia bagi sifat dia kepada manusia supaya manusia boleh faham sifat Allah, walaupun Allah dengan makhluk tidak sama. Allah Maha melihat, dia bagi penglihatan kepada kita. Maha melihat Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk, tapi dia bagi penglihatan kepada kita. Maka bila dia kata dia Maha melihat, kita faham melihat tu maksud dia apa. Maka bila diceritakan Allah Ta'ala Maha Cemburu, kita faham cemburu tu apa. Makcik-makcik kat belakang faham tak cemburu tu apa? Apa rasa kita bila kita cemburu? Faham kan? Pasal apa cemburu? Sebab tengok suami kita naik kereta dengan perempuan lain. Betul tak? Mana ada? Tak ada. Kan? Tapi kalau berlaku, rasa macam mana? Kita faham. Kita faham cemburu tu. Jadi bila Allah Ta'ala kata dia cemburu, kita faham. Allah dia tak boleh kalau kita tak sebut nama dia. Bila kita lihat satu benda yang hebat, kita lupa sebut nama dia. Maka hendaklah kita biasakan dalam family kita, dalam keluarga kita, untuk bertasbih kepada Allah bila tengok benda yang hebat. Tuan-tuan,
masuk highway. Kawan-kawan ceritalah, saya tak tahu, dia kata highway dekat Thailand lagi cantik daripada highway Malaysia. Ni siapa biasa pergi Thailand, ada? Ni semua tak mau mengaku belakang. Semua tak mau, tiba-tiba tak mau mengaku. Bila saya sembang tadi duk cerita macam-macam. Kan? Oh, bila ustaz tanya tak mau mengaku. Pakat tengok orang lain. Ni perangai orang kita kan. Jadi masa pergi Thailand ni, semua kawan-kawan saya pakat cerita, dia kata ustaz, highway kat Thailand ni lagi cantik daripada Malaysia. Masa kita mula-mula tengok highway Thailand tu lagi cantik daripada Malaysia, ada tak kita sebut subhanallah? Tu tuan-tuan, kita orang Islam, kita kena sebut subhanallah, sebab Allah maha cemburu. Saya pergi Pulau Redang, tengok dia punya air tu, air laut tu, pergi snorkeling kan, bawa anak-anak pergi snorkeling dengan family tuan-tuan, tengok biru air dia, boleh tengok sampai ke bawah. Bila kita snorkeling tu macam kita terapung. Kita sebut tak subhanallah? Ini sunnah yang diajarkan dalam Al-Quran kepada kita. Maka bila sebut subhanalladzi, maknanya selepas itu ada perkara yang besar yang Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita. Apa perkara besar itu? Iaitu asra bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya. Siapa hamba dia di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita seringkali diperingatkan bahawa Nabi kita adalah messenger of God. Dia adalah utusan Allah dan dia adalah servant of God. Dia adalah hamba Allah dan dia bukan Tuhan. Jangan kita muliakan Nabi itu sehingga hilang yang kata bi'abdihi. Dia tetap hamba, dia utusan Allah, dia adalah Nabi Allah, dan kita tak boleh angkat dia macam agama lain mengangkat Nabi sampai jadi Tuhan. Tak boleh. Tak boleh. Mungkin kita kurang sedar. Ada di kalangan kita mungkin tak sengaja tapi bertuhankan kepada manusia. Macam mana bertuhankan manusia? Iaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Apa maksud kita menghalalkan benda yang Allah Ta'ala haramkan, mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halalkan? Ada dua tafsiran di sisi mufassirun. Di sisi para ulama tafsir, mereka kata ada dua tafsiran. Bila kita belajar Quran, make sure kita belajar Quran daripada ulama yang muktabar. Kita tak boleh tafsir Quran, faham Quran melalui pendapat-pendapat orang biasa, tak boleh. Rujukan kita mesti authentic. Tanya Tuan Munawir lah, dia tahu kan, bila buat submission dekat court authority, apa yang maksud authority, betul tak? Nanti judge kata hang jadi lawyer berapa lama duk bagi benda yang bukan authority. Kita mesti tahu authority apa yang boleh kita gunakan dalam submission dalam mahkamah. Itu lawyer. Maka kita dalam beragama ni, kita kena tahu reference kita yang betul. Apa dia reference yang betul? Maka bila kita belajar Quranic exegesis, tafsir Quran, kita kena rujuk kepada major exegesis, ummahatut tafasir, maknanya rujukan tafsir yang utama. Tak boleh kita tengok tafsir yang entah datang daripada mana, tak boleh. Maka antara tafsir yang utama kalau di Malaysia ni yang terkenal, Imam Ibn Kathir. Ni biasa orang tahulah, bila sebut Imam Ibn Kathir semua kita tahu. Imam Ibn Kathir bila dia menghuraikan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dia kata apa? Ada dua. Nombor satu, orang tu betul-betul dia menghalalkan benda yang Allah Ta'ala haramkan. Dia kata tak haram, halal, dia kata. Itu yang pertama. Ataupun benda yang Allah Ta'ala kata halalkan, halal, dia kata haram. Itu yang pertama.
Yang kedua, maksud menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah ialah dia buat benda yang diharamkan oleh Allah dan dia tak rasa bersalah, malah dia pertahankan maksiat yang dia buat. Itu yang kedua, maksud menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Orang yang menukar hukum agama ni, dia tak rasa bersalah bila dia buat benda yang bercanggah dengan hukum agama. Bila orang tegur dia, dia tetap pertahankan apa yang dia buat. Maka kita kena pastikan kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Al-Masjidil Aqsa, apa makna Al-Masjidil Aqsa? Iaitu masjid yang paling jauh. Masjid yang paling jauh. Sebab apa dipanggil Aqsa, paling jauh? Sebab orang Arab dulu, tempat yang dia orang biasa pergi yang paling jauh adalah yang dipanggil sebagai Syam. Syam tu Palestin, Syam tu besar, tapi bila sebut Syam, maka yang dimaksudkan itu dalam Syam itu adalah Masjidil Aqsa, itu Baitul Maqdis. Itu tempat yang dianggap paling jauh dalam perjalanan orang-orang Arab Quraisy secara khususnya pada zaman itu. Itu asal usul nama Aqsa. Kenapa Aqsa ni penting dan disebut dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang ni kita kena tahu. Al-Imam At-Tabari, Imam Tabari ini dianggap sebagai guru kan kepada Al-Imam Ibn Kathir. Sebab Imam Ibn Kathir bila dia buat tafsir dia follow cara Al-Imam At-Tabari dalam menyusun kitab tafsir. Imam At-Tabari dia kata apa? Dia kata bahawa kerana bila semula-mula dulu, tuan-tuan sekalian, Nabi ni sangat mengharapkan supaya kiblat ni adalah Masjidil Haram. Tapi Allah Ta'ala perintah peringkat awal itu menghadap kepada Masjidil Aqsa. Kenapa? The wisdom itu apa? Imam At-Tabari kata kerana antara hikmahnya ialah untuk tackle orang-orang Yahudi. Untuk tackle orang-orang Yahudi. Sebab itu kiblat yang pertama ni adalah Masjidil Aqsa. Agama mengajar kepada kita lemah lembut, belajar untuk memenangi hati orang yang kita nak dakwah tadi. Agama tidak mengajar kepada kita memulakan sesuatu itu dengan menggunakan kekerasan. Hendaklah memulakan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Itu perintah Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sendiri kan, dengan isteri baginda, Nabi memanggil dengan panggilan yang manja kan. Macam Aisyah, Nabi panggil dia wahai anak perempuan kepada Abu Bakar. Nabi panggil dia. Orang Bukit Jambu panggil apa? Darling. Darling kan. Ke panggil datin. Panggil gelaran. Isteri kita profesor kena panggil prof kat dia. Kita ada panggilan manja, panggilan manja. Bukannya panggil menatang, hoi, apa semua itu bukan panggilan orang yang beriman. Orang yang beriman yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat berakhlak dengan ahli keluarga dia. Jadi kita jangan biasakan menggunakan kata-kata kesat. Jadi Nabi pun dengan orang Yahudi ni tuan-tuan, dengan orang Yahudi, Allah mengajar kepada Nabi untuk tackle orang Yahudi itu. Sebab tu pengaruh Nabi kuat bila migrate ke Madinah. Sebab pengaruh Nabi tu. Tuan-tuan tahu kenapa dalam Islam ni ada banyak Israiliyat? Kenapa dalam Islam ada banyak Israiliyat? Kerana ramai orang Yahudi, termasuk tokoh Yahudi, masuk Islam.
Tuan-tuan boleh bayang macam mana Madinah yang dominan di Madinah, bukan sahaja dari segi ekonomi, tapi pengaruh dia politik dikuasai oleh Yahudi. Tiba-tiba orang yang baru macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila pergi ke Madinah, tiba-tiba ramai orang Yahudi masuk Islam. Ini menunjukkan betapa uslubud dakwah, cara berdakwah yang diajarkan oleh Nabi itu, melalui acuan daripada Allah kepada Nabi itu adalah sangat bagus untuk kita ikuti. The best pattern adalah Nabi kita. The best example adalah Nabi kita. Sebab tu Nabi kata, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang memperelokkan adab aku. Dia memperelokkan aku dengan sebaik-baik adab. Jadi kita kena tiru, tuan-tuan sekalian, cara yang dilakukan oleh Nabi dengan berlemah lembut sehingga akhirnya memukau dan menawan hati orang-orang Yahudi. Maka dalam ayat ini, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata, alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Palestin ni satu tanah yang diberkati oleh Allah. Apa makna diberkati oleh Allah? Allah Ta'ala jadikan Palestin itu subur, bumi yang subur dengan tanam-tanaman. Sampai orang kata kalau tengok kurma cantik-cantik tu kena hati-hati, tu takut Israel. Kan? Memang subur. Dia subur. Dan dia orang pandai dalam bab pertanian. Macam kita dengan Thailand lah. Thailand lagi advance daripada kita dalam bab teknologi pertanian. Macam mana buah dia tu manis-manis, yang kita tak manis macam dia pun. Pada kita pun duduk macam-macam teknologi yang kita ada, kita jauh ke belakang. Itu kalau kita banding dengan Thailand. Belum kita banding dengan apa yang dimiliki oleh orang Yahudi. Baik, itu secara ringkas perjalanan yang disebut tentang Isra. Yang kedua, Mi'raj. Bila sebut Mi'raj, Allah Ta'ala ceritakan kisah ini dalam ayat yang panjang, tapi saya baca poin-poin penting sahaja daripada surah An-Najm. Surah An-Najm daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-18. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kan, sampailah kepada ayat yang ke-18. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Kan, sehinggalah kepada cerita ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupanya yang asal, dan dia berada di ufuk yang tinggi. Maka ayat ini menjadi dalil di sisi para ulama untuk mengatakan bahawa itulah Mi'raj, kan, yang mana Nabi melihat Jibril di Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha itu ada syurga tempat tinggal, dan Muhammad benar-benar melihat Jibril alaihi salam. Tuan-tuan sekalian, ada satu soalan. Kenapa Nabi ditunjukkan dengan benda-benda yang hebat, benda-benda yang memukau dan menawan? Dalam peristiwa Isra, Nabi ditunjukkan macam-macam oleh Allah Ta'ala, dan dalam Mi'raj ditunjukkan macam-macam oleh Allah Ta'ala. Kerana manusia bila dia melalui penderitaan, pengorbanan dan kesusahan, dia sangat memerlukan kepada keajaiban dalam kehidupan dia. Kita semua mengalami pelbagai penderitaan. Tak ada orang yang boleh mengatakan bahawa dia tidak pernah mengalami penderitaan. Semua kita biasa menitiskan air mata. Bezanya hanya orang tahu atau tidak tahu sahaja penderitaan yang kita alami. Tuan-tuan tidak tahu penderitaan saya, dan saya tidak tahu penderitaan tuan-tuan.
Kalau tahu kita lawyer pun sebab klien kita mai jumpa, kita cerita apa yang dia alami, baru kita tahu. Tapi selagi dia tak cerita, kita tak tahu pun. Ataupun kawan baik datang meluahkan perasaan cerita, baru kita tahu. Semua orang tanpa kecuali pasti melalui penderitaan. Maka bila kita melalui penderitaan ni, biasanya manusia ni dia suka benda shortcut, benda jalan pintas. Kalau boleh bypass, nak bypass banyak benda. Bypass ni bukan jantung je nak bypass. Kan semua benda kalau boleh nak bypass. Boleh tak? Kaya tanpa usaha, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Ada geleng, ada angguk, mana satu ni? Khilaf ulama di Bukit Jambul. Tuan-tuan kata tak boleh jalan pintas, bypass, shortcut. Tuan-tuan kata tak boleh. Tapi di luar sana berapa ramai orang tertipu dengan MLM apa semua, macam-macam skim, benda pelik-pelik. Yang kena ni pula geng surau. Tu yang sedih tu. Yang duk jadi scammer ustaz. Takkan tuan-tuan tak percaya ustaz main kempen ni, kalau masuk ni dapat sebulan berapa persen apa semua, 6 bulan begini-begini. Tuan kata, takkan ustaz tipu kot. Kawan saya sampai lari tuan-tuan. Tak mau cerita dia lari kat mana. Dia lari luar daripada Penang. Lama menghilang. Satu hari dia telefon saya, dia ajak saya pergi ceramah tempat dia. Saya kata, pasal apa tiba-tiba muncul, dulu hilang. Bila saya pergi ceramah tempat dia, barulah dia cerita dia tertipu dengan scammer ni, apa kita panggil MLM apa semua ni lah. Orang hak atas yang penipu ni dia pandai. Dia jumpa ustaz-ustaz, dia kata, ustaz kita buat grup ustaz, buat grup ustaz. Maka grup ustaz ni pula turun ke bawah, pergi mengajak dalam kuliah apa semua, kempen ke orang kampung, dapat duit banyak ni apa semua. Tuan-tuan pun percaya. Kan? Walaupun tuan-tuan tahu tak ada orang kaya yang boleh cepat macam tu. Bank yang ada macam-macam kepakaran pun tak boleh bagi keuntungan sebanyak tu. Ni sampai 400%, 500% within 6 months. Ini semua mengarut. Tapi kita boleh percaya. Kalau benda tu benda yang praktikal, benda yang boleh buat, yang betul menguntungkan, lama dah bank buat tuan-tuan. Financial institution dia tak akan biarkan benda tu orang lain buat. Dia akan buat mula-mula. Tapi kenapa tak boleh buat? Kerana benda tu penipu. Benda tu tipu. Maka ramailah orang kita kena tipu. Jadi penderitaan tu kan dia datang dalam bentuk yang macam-macam. Ada yang masalah rumah tangga. Kan? Masalah rumah tangga ni macam-macam lah. Kan? Sampai tahap yang tak percaya pada bomoh pun akhirnya pergi jumpa bomoh juga. Ni tak percaya kat bomoh ni, bomoh mengarut. Pasal apa? Sebab Allah belum uji. Masa Allah tak uji kita, kita katalah bomoh, dukun, pawang ni mengarut semua. Mengarut, tak boleh percaya. Cuba tanya datin kat belakang ni, kakak-kakak, makcik semua kat belakang ni. Masa suami tak buat perangai, dukun, pawang, bomoh semua mengarut, betul tak? Cuba tengok laki kita pergi ikut Indon mana, pergi Medan apa semua, pergi jumpa bomoh tak? Geleng lah geleng. Masa tak kena memanglah geleng. Bila kena, manusia ni dia mengharapkan keajaiban. Itu semua shortcut, jalan pintas. Dia nak bypass, tak boleh. Tapi manusia dia suka benda-benda ajaib. Maka benda ajaib ni tuan-tuan, hanya Allah boleh bagi. Kalau selain daripada Allah ni, kita boleh katalah benda silap mata. Kan? Orang tipu je. Tak boleh. Tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun, keajaiban ni kita mengharapkan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Berapa ramai orang yang muflis, bankrupt, mengharapkan keajaiban supaya dia boleh keluar daripada kemuflisan dia. Berapa ramai orang yang berantakan rumah tangga, dia mengharapkan keajaiban supaya dapat menyatukan semula rumah tangga dia.
Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala dia tunjuk kepada kita keajaiban demi keajaiban kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka antara cerita daripada Anas bin Malik yang kita boleh cerita, Nabi cerita didatangkan kepada aku Buraq, iaitu haiwan putih yang panjang, lebih besar dari keldai dan lebih kecil dari baghal. Dia meletakkan tapak kakinya di hujung pandangannya, maknanya sekali dia langkah sejauh mata memandang, kan? Maka aku pun menunggangnya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan solat 2 rakaat, kemudian keluar. Kemudian datang kepada aku Jibril alaihissalam dengan membawa bekas yang ada khamar dan yang ada susu. Dan aku memilih bekas yang ada susu. Kemudian Jibril berkata, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Ulama tuan-tuan, bila dia hurai hadis ni, dia syarah hadis ni, macam mana dia syarah hadis ni? Antaranya ialah dia nak cerita kepada kita macam mana Nabi ni dia ada hubungan dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Mereka semua ni membawa akidah yang sama dan agama yang sama sebenarnya. Walaupun syariat itu berbeza-beza daripada satu kaum dengan satu kaum yang lain. Kitab yang berbeza. Tapi secara umumnya dia datang daripada Tuhan yang sama, Allah. Dan dia membawa akidah yang sama, yakni akidah tauhid. Dan kalau tuan-tuan tengok kan, Nabi-Nabi ni dia ada banyak persamaan. Dia ada banyak persamaan. Antaranya ialah cerita Nabi ni banyak cerita selain daripada pasal tauhid, mengesakan Allah, banyak cerita pasal macam mana Nabi-Nabi ni buat baik kepada orang tua dia. Buat baik kepada ibu dan ayah dia. Kenapa? Sebab dalam membina bangsa, negara, dia bermula dengan unit paling kecil, iaitu rumah tangga, keluarga. Ini benda yang nombor satu yang kita orang Islam kena jaga. Kalau setiap individu di kalangan kita, setiap ketua keluarga dapat menjaga keluarganya dengan baik, maka kita akan dapat membina masyarakat yang harmoni. Tuan-tuan tak percaya, siapa jadi cikgu kat sini boleh cerita. Kalau tengok student yang problem akademik, student yang problem dari segi disiplin, bila tengok latar belakang keluarga dia, benda biasanya adalah rumah tangga, mak ayah dia bercerai-berai, ada macam-macam cerita. Itu benda yang biasa. Kalau kita tengok anak pelajar tu sangat bagus tutur kata dia, kita tengok background keluarga dia, kita tahu ayah dia siapa, mak dia siapa. Pengaruh keluarga tu penting dalam membentuk anak-anak. Maka sebab tu banyak cerita Nabi ni dengan ibu bapa dia, dengan orang tua dia, doanya, baktinya dan sebagainya. Maka hubungan ajaran dengan Nabi-Nabi ni, sebab tu dalam Quran banyak cerita pasal Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kaum-kaum yang terdahulu. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, bila Jibril AS bawa bekas kepada Nabi, Nabi tak pilih khamar, tapi Nabi pilih susu. Kerana apa? Kerana Islam ni agama fitrah. Maksudnya Islam ni satu agama yang sesuai kan dengan fitrah semula jadi manusia. Islam tidak mengajar kepada kita untuk menghilangkan kan sifat manusia yang ada dalam diri kita. Islam tidak mengajar kepada kita untuk kita jadi binatang. Islam tidak mengajar kita untuk kita memperbodohkan diri kita. Sebab tu
Dalam Islam ni tak ada ritual yang mengarut, tak ada. Ritual yang mengarut tak ada. Hak ada tu ajaran sesat. Adakah Islam ajar dekat tuan-tuan minum air susu yang kita curah dekat kaki ustaz? Ada? Tak ada. Tapi kalau tuan-tuan terlibat dengan ajaran-ajaran sesat, tuan-tuan jumpa ayah pinya apa semua. Islam tak pernah ajar dekat tuan-tuan pilgrimage macam setengah-setengah agama. Saya tak mau sebut dekat benua mana, tapi tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, dalam media sosial, macam mana pilgrimage dia, haji umrah dia. Kita haji umrah kita tuan-tuan sangat cantik. Cuma kadang-kadang kita yang jadi benda tu buruk. Tu cerita lain lah. Tapi ritual kita, ibadat haji umrah kita sangat cantik. Tapi setengah-setengah agama, bila dia nak buat pilgrimage dia, tokoh-tokoh agama dia berdiri di tempat mereka dalam keadaan bertelanjang bulat, bogel. Hak lelaki ni, kaum wanita yang menunaikan pilgrimage akan bawa bekas makanan, minuman untuk dibagi kepada tokoh-tokoh agama dia dalam pilgrimage, yang mana bekas tu dia gantung kepada kemaluan lelaki tu. Dalam Islam tak ada benda-benda macam ni, tapi dalam agama lain ada ritual macam ni. Benda yang memperbodohkan manusia. Dalam Islam tak ada. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nampak dalam agama ni ada ustaz ke, guru ke mengajar benda-benda yang menghina nilai manusia kita ni, kecerdikan kita, ketahuilah itu adalah petanda awal itu adalah ajaran sesat, yang kita tak boleh terlibat dengan benda-benda yang macam tu. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi pun berjumpa dengan pelbagai beberapa nabi-nabi, rasul-rasul, pintu apa ni, langit yang pertama, langit yang kedua dan sebagainya. Baik. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan sekalian, sebahagian kata dia berlaku pada 27 Rejab. Cuma para ulama berbeza pendapat tentang tarikh ini. Contohnya Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa peristiwa ni berlaku pada tahun ketika mana Allah Ta'ala lantik Nabi kita menjadi Nabi. Dia panggil tahun nubuwah. Tahun Nabi dilantik jadi Nabi. Ini kata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Qurtubi, pendapat Imam Nawawi. Dia kata peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku 5 tahun selepas Nabi kita dilantik jadi Nabi. 5 tahun. Pendapat yang ketiga, Al-Allamah Al-Mansur Furi, dia kata bahawa dia berlaku pada malam 27 bulan Rejab tahun ke-10 kenabian. Jadi 27 Rejab ni antaranya datang daripada pendapat Al-Allamah Al-Mansur Furi rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, dia kata bahawa peristiwa ni berlaku 6 bulan sebelum hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah, maka 6 bulan sebelum tu berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pendapat yang kelima kata peristiwa ni berlaku setahun 2 bulan sebelum hijrah. Yang ni berlaku dalam bulan Muharram, tahun yang ke-13 selepas Nabi dilantik jadi Nabi. Ada juga kata Muharram. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada orang kata peristiwa ni berlaku dalam bulan Muharram, kita tahu, oh ada kan. Baik, yang keenam mengatakan bahawa peristiwa ini berlaku setahun sebelum hijrah, kan, iaitu pada bulan Rabiul Awal. Ada juga kata dalam bulan Rabiul Awal. Baik, maka Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang karang kitab Ar-Rahiqul Makhtum, tuan-tuan nak mengaji sirah, antara kitab sirah moden yang terbaik sekarang ni antaranya ialah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, nama dia Ar-Rahiqul Makhtum, kitab dia tu. Itu antara yang terbaik. Dia kata apa? 3 pendapat yang pertama dia kata tertolak, kan? Tak betul.
Sebab apa? Sebab dia kata Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia dalam bulan Ramadan tahun ke-10 selepas Nabi dilantik jadi Nabi. Nabi jadi Nabi ni 10 tahun barulah Khadijah meninggal dunia. Jadi 10 tahun Khadijah ni dapat berbakti kepada suami dia. Dan Nabi tidak berpoligami ketika Khadijah masih lagi hidup. Baik. Jadi pada waktu masa dia meninggal dunia, masa Khadijah meninggal dunia, belum ada kewajipan sembahyang 5 waktu. Tak ada 5 waktu lagi masa tu. Sepanjang Khadijah hidup, tak ada sembahyang 5 waktu, belum ada. Dan tidak ada perbezaan pendapat bahawa sembahyang 5 waktu ni hanya disyariatkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang tu ulama tidak khilaf, kan? Hanya berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan dia kata 3 pendapat yang lainnya aku tidak mengetahui mana yang lebih rajih, tapi dia kata berdasarkan surah Al-Isra' menunjukkan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada saat-saat akhir sebelum hijrah. Kan Nabi duduk di Mekah 13 tahun baru hijrah, kan? Madinah 10 tahun. Dan dia berlaku selepas kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, kan? Selepas kematian Abu Talib. Abu Talib dan Khadijah antara 2 tokoh yang banyak menolong Nabi. Dan bila matinya, kan, kedua-dua tokoh ini, maka Allah Ta'ala jadikan peristiwa Isra' dan Mi'raj untuk menghiburkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan sebagai manusia, bila kita sedih, kan, bila kita hilang tempat bergantung, maka kita perlu menggunakan strategi yang dipanggil sebagai distraction, kan? Strategi untuk distract perhatian kita daripada kesedihan. Semua orang melalui episod ni. Maka bila kita sedih, kita kecewa, kita rasa down dan sebagainya, kita kena cari satu cara macam mana kita nak tinggalkan benda ni sekejap, kita buat benda lain. Sabbatical yang diamalkan di universiti, siapa yang jadi lecturer dia tahu, kan? Lepas tu ada, boleh pergilah nak buat research dekat mana apa semua, postdoctoral, lepas buat PhD, ada boleh buat sambung belajar 9 bulan ke setahun dan sebagainya. Itu contoh, kan? Saya ingat masa saya mula-mula jadi lawyer, yang saya boleh pergi England tu, ada kawan India. Kita lawyer ramai India kan, lawyer ramai India. Dia orang duk ajak saya, jom kita migrate ke Australia, kan, ajak pergi migrate Australia. Masa tu kawan-kawan saya yang Hindu-Hindu ni ramai pergi Australia. Hak kita lawan dengan dia dalam mahkamah pun, bila lepas lawan boleh sembang tu pasal masa depan. Tu yang kadang-kadang klien tak faham tu. Oh, dia nak kalau lawyer bergaduh dalam mahkamah, luar pun bertumbuk juga. Dia nak macam tu. Kita tak boleh lah tuan-tuan gitu. Ni semua kawan kita belaka lawyer ni, tapi klien dia tak boleh. Dia tak boleh tengok lawyer dia pergi minum dengan lawyer hak lawan dengan dia, tak boleh. Sebab tu kita pun lepas habis mahkamah pun buat-buat tak kenal lah. Jumpa Tuan Munawir buat tak kenal lah. Kan? Jumpa lepas tu tak apa, nak saya mahu tak apa, tapi hari tu jangan. Kalau pergi jumpa juga naya, tu cari pasal, tuan-tuan. Jadi walaupun kita bergaduh dalam mahkamah, tapi bila habis lawan dalam mahkamah tu, kita akan sembang bab keluarga, bab anak, bab profession, apa semua. Jadi ramai kawan-kawan saya pergi Melbourne, Adelaide, Perth, apa semua. Ada yang terus settle down sana, tak balik-balik pun ada. Ada yang kumpul duit 5 tahun, 10 tahun, dah dapat pengalaman benda apa yang dia nak pulang semula ke Malaysia pun ada. Macam-macam lah. Jadi manusia ni dia perlu break tu, dia perlu time untuk rehat daripada benda yang dia buat, pasal dia ada sebab-sebab yang tertentu, kan? Ada sebab-sebab yang tertentu. Sama kita dalam keluarga pun tuan-tuan, kadang-kadang bila kita balik rumah tengok isteri kita muka lain macam, agak-agak kita nak buat apa? Sampai ke rumah tengok datin semacam je. Kalau berani pergi tegur dia, pergi lah. Kan? Kalau nampak muka lain macam, cepat-cepat panggil anak, jom pergi tengok wayang. Cerita apa ada sekarang, pergi tengok wayang.
Pi duduk kat meja makan tu memang saja menempah maut. Kan? Jangan. So kita kena ada break. Keluar rumah tengah hari, petang, malam baru balik. Dia dah sejuk semua tu okey lah. Tapi jangan silap, ada setengah isteri kita buat lagu tu lagi dia marah. Malam baru balik. Macam-macam dia akan. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak distract kan, daripada masalah-masalah dan sebagainya. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, apa dia sikap kita terhadap perkara-perkara yang macam ni kan? Apa sikap yang boleh kita ambil daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam peristiwa ini? Baik. Antaranya ialah itu menunjukkan kuasa Allah kan? Itu menunjukkan kuasa Allah. Tuan-tuan perasan tak kita dalam wirid kita, zikir kita selalu baca wa huwa ala kulli syai'in qadir ataupun wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat Quran banyak ni, ayat ni yang kita jadikan sebagai wirid zikir kita. Nak tanya, bila tuan-tuan baca wallahu ala kulli syai'in qadir ataupun wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita jadikan ini sebagai pegangan ataupun tidak? Apakah benar kita percaya dan yakin apa yang kita ucapkan, atau kita hanya sebut secara lara? Secara lara tahu, sebut benda sia-sia, dia tak bagi bekas apa pun, itu lara. Wirid yang lara, wirid yang tak bagi bekas kepada kita. Baca wirid tapi kita tak beriman dengan dia, kita tak yakin dengan wirid itu, kita tak beramal dengan wirid itu, maka dia jadi lara. Contoh wirid ataupun zikir ataupun lafaz yang lara macam Cina dekat rumah saya di Kelantan. Masa raya haji, kereta saya tayar tu dah bocor, nak cari pomen dekat dengan rumah, pomen Cina dekat Kelantan, dekat Pondok Pasir Tumbuh. Pi dekat dia, tukar 2 tayar. Tak ingat harga sebiji 280 lebih kurang. Saya kata kat Cina tu, tokel, dia kata, tokel bagi kuranglah sikit. Saya kata kat dia, bagi kuranglah sikit. Cina tu kata apa kat saya? Dia kata la ilaha illallah, murah dah ni, dia kata. Orang Kelantan, Cina Kelantan. Saya terkejut, Cina ni Islam ke? Tengok hak merah tu ada dekat tiang tu kan? Ini bukan Islam. Biasa orang Cina Kelantan, walaupun dia bukan Islam, tapi dia bercakap cara orang Melayu. Orang Melayu sebut la ilaha illallah, dia pun sebut la ilaha illallah. Tapi adakah dia beriman kepada Allah? Tak bagi kesan dalam diri dia. Sama dengan kita tuan-tuan. Bila kita ucap wallahu ala kulli syai'in qadir ataupun wa huwa ala kulli syai'in qadir, nak tanya, ucapan tu bagi bekas ataupun tidak kepada kita? Kalau memberi bekas kepada kita tuan-tuan, setiap kali kita ditimpa masalah yang kita tak nampak cahaya di hujung terowong, kita tak tahu habislah aku. Tak kira lah bab perniagaan ke, karier kita ke, bab anak ke, bab apa sekalipun, tak kira lah. Bila jadi apa-apa, kalau kita satu orang yang beriman kepada wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa maksud Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu? Termasuklah tuan-tuan, penderitaan kita ini, kalau Allah Ta'ala nak hilangkan sekelip mata, mampukah Allah menghilangkan sekelip mata? Mampu. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Maka sebab itu tuan-tuan, cerita-cerita ajaib, ganjil diceritakan dalam Quran. Sebab memang kita memerlukan keajaiban. Saya ada banyak kes yang saya buat, yang mana kadang-kadang klien ni lepas sekian lama dia kontak balik kita cerita, dia kata pelik ustaz, kan pelik. Kalau kata suami hak dulunya
tinggal isteri dia dan sebagainya, buat macam-macam, kemudian yang berubah jadi baik. Ada benda biasa. Anak yang dulunya tak mau semayang, anak yang dulunya derhaka pada ibu dan ayah, anak yang dulunya kasar budi bahasa, sekarang jadi baik. After 10 years, 20 years, jadi baik, jadi elok. Saya pernah tengok rumah tangga yang berantakan selepas 10-15 tahun, elok dah sekarang. Masa masalah ni berlaku, kita tak nampak masa depan. Tapi Allah Maha berkuasa. Dia boleh mengubah hati seseorang. Maka sebab tu kita, bila kita ditimpa masalah, mengadulah kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah dan kita sebut kepada Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu menjadi pegangan kita, memberi bekas kepada hati kita, dan kita percaya Allah tidak akan menzalimi kita. Allah akan tolong kita. Allah akan keluarkan kita daripada musibah dan kesusahan ini. Saya ada satu orang kawan, family isteri dia ni tuan-tuan, family yang sangat kaya. Dia punya kaya ni tuan-tuan, setiap kali keluar kereta model hak baru ni, semua dia beli. Punya kaya. Tapi bukan Exia lah. Bukan Exia 2023 dah. Ni kereta hak mahal semua ni, pantang keluar je hak baru, semua beli. Tapi dia cerita macam mana keluarga tu berantakan. Kan, keluarga tu berselera. Itu contoh tuan-tuan sekalian, ujian Allah kan, macam-macam Allah Ta'ala uji. Kita tahu kan, ada orang yang kecewa dengan anak dia dan sebagainya, dia tembak diri dia sendiri. Macam-macam kita tengok di Penang ni, macam-macam kita boleh dengar, yang kita tahu kisah-kisah mereka. Walaupun mereka ni orang yang ada kedudukan yang tinggi dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala uji tanpa ada pengecualian. Semua orang kena. Sebab tu kita kena kuat tuan-tuan, kita kena kuat, kena strong. Dan kekuatan kita adalah bergantung kepada sejauh mana kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sidang hadirin mukminin dah pukul 9, jadi saya berharap mudah-mudahan sedikit apa yang kita ceritakan itu adalah suatu perkara yang boleh mendatangkan pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mengharapkan agar Allah Ta'ala hiburkan kita. Sebab kita adalah manusia yang lemah, kita tak mampu nak tanggung dengan ujian yang sangat berat. Sebab tu kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala tidak menguji kita dengan ujian yang diberikan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kan, kita minta kepada Allah, jangan Allah Ta'ala uji kita dengan ujian yang tidak tertanggung oleh kita. Dan kita mengharapkan setiap kali Allah Ta'ala menguji kita, Allah Ta'ala bantu kita untuk keluar daripada, untuk kita berjaya melepasi ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengerusi, kepada sahabat saya Tuan Munawir, AJK semua, surau ini, surau Bukit Jambul ini. Mudah-mudahan kita diberikan sebaik-baik pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.